Doa ketika sujud tilawah ataupun juga dipanggil sebagai sujud sajdah. Sebahagian panggil sujud sajdah, sebahagian memanggil ia sebagai sujud tilawah. Kedua-duanya boleh. Kalau sajdah memberi maksud sujud, kalau tilawah kerana kita membaca ayat itu yang menyuruh kita untuk sujud. Baik. Ketika sujud tilawah disunnahkan untuk membaca apa yang telah kami sebutkan pada waktu sujud ketika salat. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahawasanya ketika kita salat, maka kita boleh untuk mengucapkan ucapan di dalam sujud tilawah seperti mana ucapan yang kita sebutkan, yakni zikir yang kita sebutkan ketika kita sujud di dalam salat fardu yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi diberikan kehidupan, kesihatan dan keafiatan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib, dan seterusnya kita diberikan ruang dan peluang untuk dapat sama-sama kita berada di dalam pengajian kuliah maghrib pada malam ini untuk kita menyambung kembali pengajian kita menerusi kitab Al-Adhkar. Kita masih lagi dalam tajuk yang membincangkan berkenaan dengan persoalan solat, dan kita akan sambung pada tajuk yang sebelum ini kita ada bincangkan, iaitu manakah yang lebih utama dan afdal di antara berdiri dan juga sujud. Baik. Berkatanya Imam Abu Isa At-Tirmizi di dalam kitabnya, iaitu Jami' As-Saghir, beliau mengatakan para ulama berbeza pendapat di dalam hal menentukan di antara manakah yang lebih afdal di antara qiyam dan juga sujud. Sebahagian daripada para ulama dan fuqaha menyatakan lama berdiri dalam solat itu adalah lebih utama daripada banyaknya rukuk dan banyaknya sujud. Pendapat yang pertama menyatakan yang paling afdal dalam semua bahagian rukun solat daripada rukun solat yang bersifat fi'liyah adalah merupakan qiyam. Kenapa qiyam? Disebabkan kerana qiyam itu adalah tempat di mana hamba itu bermunajat dengan Allah Ta'ala, ataupun dia bercakap-cakap dengan Allah. Di samping kerana para ulama menyatakan kerana di waktu itu mereka membacakan kalam Allah. Sedangkan adanya riwayat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita untuk kita membaca ayat Al-Quran ketika mana kita rukuk dan ketika mana kita sujud.
Jadi dipilihnya tempat dalam sepanjang perbuatan solat kita itu, tempat yang dipilih untuk kita membaca Quran adalah ketika kita qiyam. Ketika kita qiyam. Bahkan kalau kita baca dalam Quran pun, Allah memerintahkan kita supaya mendirikan solat. Kerana mendirikan itu dalam erti kata menyempurnakan solat, dan termasuk di antara solat yang sempurna adalah yang lama berdirinya. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran yang lain, wa qumu lillahi qanitin, dan hendaklah kamu berdiri kepada Allah di dalam solat kamu dengan diri yang qanitin, dengan diri yang lama atau diri yang panjang. Itu menunjukkan betapa afdalnya perbuatan berdiri, yakni qiyam ketika di dalam solat. Bahkan kalau kita lihat sifat orang yang memanjangkan solat ketika qiyam ini juga, Allah Ta'ala ada puji dalam Quran. Ketika mana Allah mensifatkan isteri baginda, iaitu Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anhuma, ketika mana Allah Ta'ala bercerita di dalam surah At-Tahrim, Allah menyebutkan tentang kelebihan mereka. Allah menyatakan muslimat, mukminat, qanitat, abidat, saihat. Ada 5 sifat Allah beri kepada mereka. Mereka Islam, mereka mukmin. Kemudian Allah Ta'ala sebut mereka adalah qanitat. Qanitat memberi maksud mereka itu adalah wanita yang sempurna solat mereka dan panjang qiyamnya. Maknanya mereka yang menunaikan solat tahajud, kerana solat tahajud dikenali sebagai solat yang panjang qiyamnya. Ini menunjukkan salah satu kelebihan, kerana ketika mana Rasulullah SAW menceraikan Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha dengan talak 1, maka Allah mengutuskan malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merujuk kembali Sayyidatina Hafsah. Dan malaikat Jibril mengatakan alasan rujuk itu kerana Sayyidatina Hafsah memiliki 2 amalan ibadah yang menyebabkan kemuliaan amalan itu dia tidak layak untuk diceraikan, hanya kerana kesalahan yang dia khabarkan rahsia yang disuruh kepadanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Iaitu kata malaikat Jibril, hiya mina as-sawwamat wal qawwamat. Beliau ada termasuk di antara orang yang banyak berpuasa sunat dan orang yang lama ketika berdiri di dalam solat. Ini adalah 2 sifat. Dalam hadis sebut 2 sifat ni Allah suruh Nabi SAW rujuk balik. Dalam riwayat lain mengatakan kerana beliau adalah wanita syurga. Kenapa beliau ke syurga? Kerana 2 sifat tadi. Banyak puasa sunat dan juga banyak solat sunat yang panjang berdirinya. Kita banyak solat sunat tapi pendek berdirinya. Terbalik sikit. Lagi satu, kita bukan terkenal dengan puasa sunat tapi makan sunat. Kalau kita berpuasa ajak makan, sunat makan. Itu makan sunat dipanggil. Baik. Adapun seterusnya, apa kata lagi? Sebahagian yang lain pula berkata, banyak rukuk dan sujud lebih utama daripada lamanya berdiri. Pandangan yang kedua mengatakan sebaliknya. Berkata Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, dalam hal ini ada 2 hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Ahmad tidak memutuskan padanya sedikit pun mana yang lebih afdal. Ada yang ulama pendapat ketiga kata sama-sama afdal, dua-dua afdal, tak ada yang lebih antara satu dengan yang lain.
Ishaq bin Rahuyah pula berkata, adapun di waktu siang, maka yang lebih afdal adalah rukuk dan sujud. Kalau siang, kita solat di waktu siang, yang afdalnya memanjangkan rukuk dan sujud. Ya. Sedangkan di waktu malam, yang afdalnya adalah berdiri, maknanya memanjangkan berdiri qiyam itu. Kecuali jika seseorang mempunyai wirid tertentu di malam hari. Kalau dia ni orang yang memiliki wirid dan zikir yang panjang, maka lebih banyak rukuk dan sujud lebih disukai. Maknanya kalau dia baca wirid-wirid itu di dalam rukuk dan sujudnya, maka itu lebih baik daripada berdirinya yang lama tadi tetapi meringkaskan rukuk dan sujud. Kerana ia harus melaksanakan wiridnya tersebut, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang banyak dan rukuk dan sujud. Sebab kalau kita tengok dalam Quran, alasan yang mengatakan sebalik ni pula, kerana kalau kita baca dalam Quran, banyak ayat Quran yang Allah sebut tentang warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Ketika mana Allah memuji tentang Maryam, Allah cerita, ya Maryamu qunuti li rabbuki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, bangunlah solat berdiri, panjangkan berdiri kamu. Kemudian Allah kata apa? Kepada Tuhan kamu hendaklah kamu sujud kepadanya, dan rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Maknanya bila disebut tentang rukuk dan sujud, disebutkan kemudian dan bersama dengan orang yang memperbanyakkan rukuk dan sujud. Maka di sini menunjukkan keutamaan kalau nak panjangkan wirid dan zikir, afdalnya kita memanjangkannya ketika kita rukuk dan ketika kita sujud. Ya, itu adalah dua tempat di dalam salat yang paling terbaik untuk kita memanjangkan zikir atau memanjangkan doa. Memanjangkan zikir ataupun memanjangkan doa. Itu adalah dua tempat daripadanya. Adapun ketika qiyam adalah rukuk. Okey, dalam hal ini dia ada 3 kaedah ringkasannya. Yang pertama, ada ulama mengatakan kaedah yang pertama adalah iaitu kita memanjangkan kadar berdiri, rukuk dan sujud berbeza-beza antara rakaat. Ini kaedah pertama. 3 kaedah ni Nabi pernah buat. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Tapi rakaat ketiga dan keempat sama. Rukuk rakaat pertama lebih lama daripada rukuk rakaat yang kedua. Dengar betul-betul. Bukan rukuk yang pertama isyak lagi lama daripada rukuk yang kedua tu. Itu silap tu. Rukuk yang pertama lebih panjang daripada rukuk rakaat kedua. Sujud rakaat pertama lebih panjang daripada sujud rakaat yang kedua. Itu kaedah pertama. Kaedah yang kedua, iaitu dengan dia memanjangkan qiyam, tapi dia menjadikan rukuk dan sujud separuh daripada panjang qiyam. Separuh daripada kadar panjang qiyam. Kadang-kadang kita tak mampu ikut kaedah ni tuan-tuan. Sebab biasanya solat manusia ni dia berbeza tingkatan. Solat orang yang normal, kita panggil orang-orang biasalah. Bukan amateur pun, biasa. Dia rukuk, dia sujud, dia baca 3 kali itu saja. Subhana rabbiyal azimi dan subhana rabbiyal a'la. Itu je dia baca 3 kali. Ini normal punya orang. Tapi kalau dia lebih tinggi, dia akan ulang-ulang zikir itu ditambah dengan zikir-zikir yang lain dengan kadar sampai separuh daripada panjang bacaan qiyamnya. Jadi dia boleh estimate lah, dia anggarkan. Kalau tadi dia baca masa qiyam 10 ayat, lebih kurang mungkin dia ambil dalam 2 minit, so dia dapatkan untuk rukuk dan sujud 1 minit dan 1 minit. Itu kaedah kedua.
Rakaat pertama pun begitu, rakaat kedua pun begitu. Kaedah yang ketiga, iaitu dengan cara dia menyamakan semua. Qiyam panjang, rukuk sama panjang dengan qiyam, dan sujud pun sama panjang dengan qiyam. Bergantung kepada kadar bacaan kita di waktu qiyam. Ya, kadar bacaan kita di waktu qiyam. Ini ada 3 kaedah, maka kita boleh memilih salah satu daripadanya. Baik, berkata At-Tirmizi lagi rahimahullah, Ishaq bin Rahuyah mengucapkan hal ini tidak lain kerana ia hanya menggambarkan salat Nabi SAW di waktu malam dan menggambarkan lamanya berdiri baginda. Ini kata Ishaq bin Rahuyah tadi. Dia kata kalau waktu siang afdal panjangkan rukuk dan sujud. Kenapa? Disebabkan waktu siang adalah merupakan waktu kita berurusan dengan urusan duniawi kita. Dan sudah pastilah kita menghadapi pelbagai kesulitan, permasalahan, ujian dalam kita berinteraksi dan bermuamalat dengan manusia atau dalam kehidupan. Maka sebaiknya kita memanjangkan rukuk dan sujud untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun di waktu malam, maka di waktu malam itu adalah lebih baiknya panjangnya qiyamnya tadi, kata beliau. Disebabkan kerana pada waktu malam ni adalah waktu yang mana lebih baik untuk kita memanjangkan percakapan dan perbualan kita dengan Allah. Perbualan kita dengan Allah. Tuan-tuan, masa kita semayang, Nabi kata dalam hadis, apabila seseorang semayang, faqad yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat. Apa makna munajat? Bercakap. Kadang-kadang saya fikir balik, kita sehari bercakap dengan orang berapa lama? Agak-agak tuan-tuan, sehari cakap dengan isteri berapa lama? Satu hari cakap dengan anak-anak berapa lama? Satu hari cakap dengan klien berapa lama? Lepas tu tuan-tuan buat compare pula, satu hari cakap dengan Allah berapa lama? Bila masa nak bercakap dengan Allah, kita pilih yang paling pendek. Al-Kautsar, kemudian lagi pilih yang paling pendek. Memanglah kita tak nafikan surah tu pun ada kelebihan, tapi banyak lagi surah yang boleh kita baca. Kalaulah kita pilih tu kerana ada beberapa urusan yang tak dapat dielakkan dalam sebahagian solat, tak apa. Ini sepanjang daripada subuh sampai ke isyak, esok, lusa, tulat, benda sama. Seolah-olah macam bila nak cakap dengan Allah ni, kita nak skip-skip je. Kita tak nak cakap lama-lama. Sedangkan ketika kita dalam keadaan qiyam tu, kita bermunajat dengan Tuhan. Kita bercakap dengan Allah, Allah mendengar dan Allah membalas. Sebab tu bila Rasulullah SAW semayang, kata Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dia kata, aku pernah ikut Nabi solat dan aku tidak pernah tengok orang yang solat sempurna seperti solat Nabi SAW. Bila Nabi baca ayat Quran, sampai di tempat memuji Allah, Nabi akan puji. Bila sampai kepada tempat ayat rahmat, Nabi akan berdoa minta rahmat. Bila sampai pada tempat ayat azab, Nabi akan berlindung minta daripada azab. Mana Nabi berkomunikate. Kalau kita semayang, kita cakap dengan Allah, tak batal semayang. Yang batal ni cakap dengan orang. Contoh kalau tuan-tuan baca ayat Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjid sababin. Tuan-tuan nak kata subhanallah, tak batal, tak masalah. Bukan menambah ayat Quran pun, tapi respon reaksi kita pada ayat itu. Seperti mana Nabi baca, fasabbih bismi rabbikal azim. Allah kata, bertasbihlah kamu kepada Tuhan kamu yang maha agung. Nabi berhenti, Nabi kata, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal. Zikir, bukan tambah ayat Quran. Respon kita terhadap ayat itu. Baca ayat neraka, Nabi berhenti, Nabi doa, ya Allah aku berlindung dari neraka. Tapi orang kita tak biasa macam tu. Sebab kalau baca sekarang, lain macam,
Ini macam ayat lain ni. Sedangkan begitu cara Nabi solat. Kerana Nabi nak menghidupkan perasaan bagaimana ketika baginda bermunajat itu, baginda bercakap dengan Allah. Sama juga bila kita baca kita baca alaisallahu bi ahkamil hakimin. Tidakkah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana di kalangan para pemutus hukum? Maka dia ajar pada kita untuk menjawab, bagi respon. Sebab Allah tanya. Kita dah belajar sebelum ni, iaitu diajarkan dengan pelbagai ucapan lah. Kita boleh baca bala wa ana ala zalika minasyahidin, subhanaka wa bala, dan bermacam-macam lagi lah ucapan yang boleh kita respon. Dan itu dia tidak membatalkan salat kerana kita berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Bukan kita bercakap dengan orang yang di luar daripada salat kita. Ini satu muhasabah untuk kita fikir yang kita menghadap Allah ni, kita nak bercakap dengan dia. Dan kita perlu ada masa yang perlu kita peruntukkan untuk Allah, yang boleh kita berbicara lama dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu bahkan Imam Nawawi sebut dalam kitab Tibyan, kalau seseorang tu nak semayang malam, dia tak hafal surah yang panjang, dia boleh hafal mana-mana surah yang dia hafal, dan dia boleh ulang surah itu. Kalau surah tu je-jelas dia hafal, dia boleh ulang. Kerana ada sahabat yang pernah mengulang surah berkali-kali, sebab itu je dia hafal. Bukan semesti baca sekali, dia boleh ulang. Bahkan Nabi pernah solat malam, Nabi baca satu ayat je, ulang banyak kali. 10, 11, ulang banyak kali. Nabi ulang tu bukan sebab lupa. Nabi ulang tu sebab Nabi nak bagi tahu pentingnya ayat itu. Pentingnya ayat itu. Ini menunjukkan pada kita, bila kita semayang, kita kena ada rasa kita berinteraksi. Ada interaktif antara kita dengan apa yang kita baca. Bukan kita rasa macam satu hala, tapi kita rasa macam wujudnya dua connection antara kita dengan Allah, dan Allah reply kita balik. Bukan kita rasa macam kita je send WhatsApp, send, tak ada reply. Tidak. Begitu hakikat solat. Ya. Baik, kemudian tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu mengikut riwayat yang menyebutkan tentang perbezaan antara waktu siang dan juga perbezaan di antara pada waktu malam. Habis selesai kita dalam bab ini, kemudian kita masuk perbahasan yang seterusnya, yakni doa ketika sujud tilawah. Doa ketika sujud tilawah, ataupun juga dipanggil sebagai sujud sajdah. Sebahagian panggil sujud sajdah, sebahagian memanggil ia sebagai sujud tilawah. Kedua-duanya boleh. Kalau sajdah memberi masuk sujud, kalau tilawah kerana kita membaca ayat itu yang menyuruh kita untuk sujud. Baik. Ketika sujud tilawah, disunnahkan untuk membaca apa yang telah kami sebutkan pada waktu sujud ketika salat. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahawasanya ketika kita salat, maka kita boleh untuk mengucapkan ucapan di dalam sujud tilawah seperti mana ucapan yang kita sebutkan, yakni zikir yang kita sebutkan ketika kita sujud di dalam salat fardu yang biasa. Sebab kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, saya tak hafal lah doa dan zikir sujud tilawah panjang, saya belum boleh hafal. Saya sujud baru hafal, baca-baca sajada wajhiya, tak ingat dia kata. Lost, hilang. Kalau dia tak mampu juga apa, ataupun dia dalam proses menghafal, memadai baginya untuk dia membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, cukup. Tapi dia ulang-ulang lah. Itu pun mencukupi. Tapi sebaiknya ditambahi dengan beberapa doa yang lain.
Kerana ada tambahan-tambahan riwayat dan doa yang juga dibacakan oleh Nabi SAW ketika baginda melakukan sujud tilawah atau sujud as-sajdah. Sujud tilawah dan juga sujud sajdah. Baik. Sebab tu kita tengok pentingnya sujud ni tuan-tuan. Sehingga kan Allah perintahkan kita sujud di dalam solat dan di luar solat. Tapi rukuk tak ada. Rukuk dalam solat ada, rukuk luar solat tak ada. Baca Quran dalam solat ada, luar solat pun ada. Tapi qiyam dalam solat ada, qiyam luar solat tak adalah, kecuali kita qiyam diri saja gitulah. Tapi maksudnya qiyam untuk ibadat, luar solat tak adalah. Melainkan dalam solat. Kerana nak tunjukkan pentingnya sujud. Kerana sujud itu adalah merupakan ibadat atau perbuatan daripada hamba Allah yang paling Allah cintai. Sebab tu dalam satu hadis baginda menyatakan bahawasanya api neraka ini diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada membakar anggota sujud, membakar atau menyentuh anggota sujud. Bahkan ada dalam satu riwayat menyebutkan baginda mengatakan ahli neraka ini, minta maaf, orang yang dimasukkan ke dalam neraka di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka dibakar dalam neraka Allah dalam tingkatan level dan sifat api yang berbeza-beza. Sifat api yang berbeza. Macam kita tengok api dekat dapur tu, kalau kita nyalakan, kita boleh buka yang paling besar, kita boleh mengecilkan dia yang paling kecil. Macam tu juga neraka ni Allah akan membakar orang-orang yang beriman dan orang Islam yang ingkar dengan mengikut level api tadi berdasarkan kepada amalan mereka atau kesalahan mereka. Dalam sebahagian hadis Nabi SAW menyatakan yang paling ringan sekali kena seksa, wa minhu man ta'khudhuhu ala ta'bai. Api neraka tu Allah suruh neraka ni nyalakan apinya hanya pada paras buku lali. Tapi kalau orang yang sujud, kaki dia itu, jari kaki dia itu menyentuh tanah, bahagian jari kakinya tak disentuh oleh api. Tapi selebihnya itu kenalah. Ini orang Islam yang paling ringan siksaan dia dalam neraka. Api itu Allah tinggikan kadar buku lali saja. Contoh kalau tengok api kat dunia ni paras buku lali, agak-agak kita pandang api itu macam apa? Tak ada apa lah. Kita lompat, pijak, padamlah dia. Sebab api itu tinggi, paras buku lali je. Apa yang mudarat sangat api tu? Tapi kena ingat, api yang dia nak padam tu api dunia boleh lah. Api neraka walaupun paras buku lali, dia adalah api yang sangat panas. Sebab itu baginda menyatakan, Abu Talib, aku berharap kerana syafaatku kepadanya, satu-satunya orang kafir yang dapat syafaat Abu Talib. Kerana aku mengharapkan syafaatku kepadanya, menyebabkan dia diseksa dalam neraka. Setiap pagi dan petang Allah sediakan baginya syiraku na'lain, dua sandal ataupun sepatu. Biasanya sandal ni kita pakai mana ada sampai parah buku lali. Ke slipper tuan-tuan sampai parah buku lali. Kasut ialah kasut yang casual, dia sampailah parah buku lali. Tapi slipper ni biasanya bawah tapak kaki. Maknanya dia selesaan yang lebih bawah daripada buku lali.
Dia ambil, dibakar dalam api, lalu disuruh untuk dia pakai. Bila dia pakai, disebutkan taghalghala dimaruh, otak dia akan menggelegak. Kemudian dia akan pecah. Dia akan pecah dan kemudian Allah ciptakan dia balik. Itu bukan dibakar oleh api, tapi dia perlu memakai sepatu yang telah dipanaskan dengan api neraka. Jadi kalau Abu Talib begitu keadaannya, kalau api itu paras buku lali, maka menunjukkan mudarat dia lebih besar. Dan ada sebahagiannya sampai kepada lutut. Tapi lutut yang bahagian kita letak di atas tanah ketika sujud, itu tidak kena. Tapi bawah pada lutut, itu kenalah kalau kesalahan dia, dosanya ada. Kemudian paras yang ketiga, ila hujzatihi, sehingga kepada paras pinggang. Kemudian sampai maksimum dalam hadis sebut maksimum api neraka yang bakar orang Islam ni, ila disebutkan tarqutihi. Tarqut ni tempat keluar suara, pita suara. Itu maksimum api neraka bakar orang Islam. Tarqut kat sini je. Atas daripada itu bahagian muka dia tak bakar. Kerana dalam banyak-banyak 7 anggota sujud, yang paling besar kemuliaan ialah tangan ni pun banyak juga kemuliaan dia. Kaki pun sama, lutut pun sama, masing-masing ada manfaat dan fungsinya. Tapi muka ni tempat yang paling manusia jagalah. Dan di muka juga ada banyak panca indera yang penting. Otak kita, mata kita, telinga kita, hidung kita, tempat kita bernafas. Tempat yang penting. Nak makan kena masuk ke mulut. Kalau masuk ke perut tu kalau sakit lah. Masuk ke mulut. Maksudnya ada kawasan-kawasan yang penting. Anggota yang penting. Sebab itu bahagian wajah itu adalah fiha min athari sujud, ada padanya kesan-kesan dan daripada tanda sujud. Maka kerana itu diharamkan bagi neraka melepasi daripada bahagian wajahnya. Ada berbeza dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir memang apinya datang dari bahagian depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dia tak boleh lari lah. Mereka dikepung oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala daripada setiap penjurunya. Ini nak menunjukkan kepada kita keutamaan sujud itu. Sebab tu saya minta, ya, kita tak nafikan. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan kalau kita baca ayat sujud sajdah atau tilawah, kita boleh gantikan dengan zikir yang disebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampailah habis. Tapi tuan-tuan kena ingat, ulama suruh ganti tu kalau dalam keadaan yang tidak sesuai untuk kita sujud. Tapi yang saya risau ni, bila mereka jadikan benda tu satu kelaziman. Dia boleh sujud, dia tahu arah kiblat, dia tutup aurat, saja pergi baca juga zikir tu. Jangan. Ini menyalahgunakan apa yang diajar. Kalau kita boleh sujud, kita tahu arah mana nak sujud, kita dalam keadaan bersujud, sujudlah. Apa payahnya? Kenapa dalam keadaan yang saya tak boleh faham lagi, buat maliah khatam dalam dekat masjid? Bila sampai ayat sujud, subhanallah, sujudlah. Apa masalah dia? Tak tahu arah kiblat, duduk masjid pun tak tahu arah kiblat. Sujud. Itu lebih afdal. Melainkan kalau kita duduk, yang ulama ajar tu, kalau kita duduk kat rumah, kita dalam keadaan macam ni, kita sampai atau kita dengar. Sebab sujud tilawah ni tak semesti kita baca. Orang baca. Isteri kita baca, kita duk pakai singlet, baru lepas apa, tebang pokok ke apa ke, gardening ke, pakai pula boxer, duk rumah tak apalah dengan isteri. Pakai boxer. Oh ya, abang penat lah. Isteri baca ayat sujud, Allah
Hang pun baca, tunggulah aku pakai baju dulu. Dah nak buat macam mana dia tengah baca Quran? Jadi orang yang dituntut sujud tilawah ni bukan yang membaca saja, yang mendengar, yang membaca. Kita dengar, kita pun kena sujud. Tapi kita nak sujud macam tu, kita tak well prepared. Tak apalah baca zikir tu, tapi yang baca tu sujudlah. Ini kaedah yang kita kurang faham. Ulama ajar tu untuk solusi alternatif. Kita pergi pakai alternatif tu dalam semua keadaan. Ini problem. Menyebabkan lama-lama orang tak mau sujud tilawah tu, mereka baca tu saja. Bila mereka sujud, time sujud sejadah pagi Jumaat saja. Itu pun kalau imam baca sujud sejadah, kalau tak baca, tak ada lah dia. Jadi dalam setahun duk baca ayat Quran tu, sampai ayat sujud tilawah, tak ada sujud. Rugi. Sedangkan dalam hadis menyebutkan fadilat sujud itu sendiri sangat besar. Macam perempuan yang uzur, suami dia baca Quran, dia uzur, dia mana boleh sujud? Haram. Sebab sujud sebahagian daripada af'al salat. Wanita haid tak boleh sujud, tapi dia boleh zikir. Itu solusi dia, alternatif. Ini dia balun semua. Yang tak haid pun baca. Dia baca Quran, dia tak haid pun, dia pun baca zikir tu. Macam meninggalkan satu sunnah yang penting. Sedangkan kata Abu Hurairah, aku tak pernah tengok Nabi SAW kalau baca sujud tilawah, Nabi tak sujud, melainkan Nabi sujud. Nak menunjukkan penting. Bahkan pernah Nabi semayang dekat di hadapan Kaabah. Nabi baca dalam surah An-Najmu, ada ayat sujud. Nabi baca depan orang musyrikin ni. Bukan Nabi semayang, saya tidak. Nabi duduk depan orang musyrikin. Nabi bagi kuliah. Nabi ajak mereka pada Islam. Kemudian Nabi baca ayat An-Najmu sampai tempat sujud. Nabi pandang ke arah Kaabah. Nabi sujud. Bila orang musyrikin tengok Nabi sujud, mereka pakat sujud. Mereka pun tak tahu kenapa mereka sujud. Mungkin kerana mendengar ayat Quran itu, mereka terkesima, tengok Nabi sujud, mereka pun sujud. Kalau orang musyrikin yang tak Islam dengar, tengok Nabi sujud pun sujud, jadi kalau yang Islam tak sujud, masalah. Walaupun tidaklah berdosa. Tapi kita nak ceritakan, takut-takut lama-lama benda tu ditinggalkan. Jadi rugi. Sayang. Ya, jadi ini satu benda yang patut kita kena biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jangan duk biasa yang biasa-biasa saja. Jadi tak ada yang betul. Baik. Kemudian disunnahkan untuk menambahkan padanya akan bacaan Allahumma ja'alha li 'indaka zukhra. Dia patutnya ada zal ni, dia tak bubuh zal kat sini, dia bubuh dal, dukhra. Wa a'zim li biha ajra wa da'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Apa kata Nabi SAW? Ini doa tambahan dalam sujud tilawah lah. Ini doa yang jarang kita baca lah kalau dalam sujud tilawah. Jadi kalau siapa hafal boleh baca. Allahumma ja'alha li 'indaka zukhra. Ya Allah, jadikanlah sujud ini di sisi engkau menjadi simpanan pahala bagiku. Rupanya sujud ni dia termasuk di antara saving kita. Seperti mana tuan-tuan ada akaun saving, bukan akaun semasa saja, simpanan pun ada. Jadi sujud ni sebahagian daripada pahala yang Allah reserve. Simpan, kalau tak cukup ke akhirat, buklak pahala ni. Wa a'zim li biha ajra, dan besarkanlah pahala kerana aku sujud ni. Besarkanlah pahala dengan sujudku ini. Maknanya minta Allah gandakan. Gandakan. Sebab sujud ni Allah boleh gandakan. Kerana dia adalah keadaan perbuatan yang paling
disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian wada'anni biha wizra, dan gugurkanlah daripada diriku ini dengan sujud ni dosa. Sebab tu lagi lama kita lagi lama kita sujud, dosa tu lebih lama dia akan gugur. Dalam riwayat kata seperti mana gugurnya daun-daun daripada pohonnya. Lagi lama, lagi banyak gugur. Ya, lagi banyak. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Dan terimalah sujudku ini seperti mana engkau telah menerima sujud yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam. Ya. Sebahagian ulama mengatakan Nabi Daud adalah nabi pertama bila dia baca ayat Allah dia suka sujud. Dalam kitab Zabur tak ada arahan sujud pun. Tapi Nabi Daud bila dia baca kitab Zabur, bila sampai pada ayat-ayat yang dia rasa kebesaran Allah, dia sujud. Allah tak perintah dalam kitab dia sujud, dia sujud. Sebab tu kalau tuan-tuan buka semua tempat dalam Quran ni, tempat sujud di dalam Quran ada 13 tempat. Tapi salah satu daripada 13 tu ulama khilaf. Ada kata sujud tak apa, tak sujud tak apa. Dia tu dalam surah Sad. Sebab itulah satu-satunya ayat tak ada perkataan sujud. Tapi sahabat kata kami tengok Nabi sujud, kami pun sujud. Bila kami tanya Nabi SAW, kenapa Nabi sujud? Dalam ayat ni tak ada arahan sujud. Ayat yang lain sajadah ada arahan sujud. Nabi kata kerana Nabi Daud alaihi salam dia sujud ketika dia baca kitab Tuhan dia, maka aku sujud kerana menghormati perbuatannya. Kerana Allah jadikan umatku juga disuruh sujud apabila dia membaca kalamku. So tempat tu patut tak kena sujud. Tak ada perkataan sujud pun. Ada perkataan rukuk je, wa kharra raki'an wa anab. Tak ada sujud. Tapi Nabi sujud kerana Nabi Daud AS pernah sujud dan menghormati kepada baginda AS, dan sebagai hadiahnya Allah bagi kepada umat Nabi SAW baca Quran ada tempat-tempat sujud. Jadi kalau tak sujud seperti orang yang tak mau terima hadiah Tuhan. Jadi ini adalah merupakan orang yang rugilah. Ya. Okey, baik. Kita berhenti dulu sampai situ tuan-tuan. InsyaAllah untuk malam ni kita akan sambung kuliah kita. Sambungannya pada masa akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.